Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan, Guru Cemerlang Matematik daripada SMA Darul Iktisam. Pertamanya terima kasih kepada GPS Bistari kerana menyediakan platform ini untuk saya berkongsi sedikit ilmu yang ada pada saya dengan anak-anak pelajar dan guru-guru SPM 2020. Okey. Bersama dengan saya pagi ini, saya akan kongsikan tajuk ketaksamaan linear dan penakkulan matematik. Okey, mari kita lihat. Untuk hari ini, ada 3 aspek pembelajaran yang saya akan fokuskan. Okey, bahagian yang pertama ialah ketaksamaan linear. Okey, saya akan bantu para pelajar dan guru-guru untuk mengenal pasti teknik menjawab soalan ketaksamaan linear kertas 2 SPM. Saya akan fokus lebih kepada kertas 2. Bahagian yang kedua ialah penakkulan matematik. Begitu juga untuk saya akan kongsikan teknik menjawab soalan penakkulan matematik kertas 2 SPM. Okey. Dan bahagian yang ketiga, sambil-sambil itu saya akan kongsikan tip SPM, iaitu tips macam mana soalan-soalan ini diberi markah dalam SPM. Okey. So, ketaksamaan linear sekitar 3 ataupun 4 markah dalam SPM. Penakkulan matematik pula sekitar 5 ataupun 6 markah dalam SPM. So, campur dua-duanya sekitar 9 ke 10 markah setiap tahun dalam kertas 2. Okay, sebelum saya mulakan perbincangan bagi kedua-dua tajuk, saya ingin kongsikan ni jadual yang saya buat sendiri. Set your target. Cuba kita tengok. Ini jangkaan ataupun saya punya cadangan. Untuk mendapat grade C, kamu kena cuba sekurang-kurangnya 10 topik ini dengan jumlah markah sekitar 64 markah kertas 2. Jadi kalau kamu nak dapat grade B, kamu kena tambah lagi 2 topik. Kalau kamu nak dapat grade A tolak, kamu tambah lagi 1 topik. Kalau kamu nak dapat A+, kamu tambah lagi 4 topik. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, untuk dapat grade C, topik ketaksamaan dan juga topik penakkulan matematik merupakan 2 topik di antara 10 topik yang wajib kamu ketahui untuk dapat C. Jadi itulah betapa pentingnya 2 topik ni. Dan 2 topik ni dikategorikan sebagai topik-topik yang mudah. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita tengok. Mari saya masukkan bahagian pertama, ulang kaji yang pertama, iaitu ketaksamaan linear. Okey, untuk makluman, topik ini kita belajar di tingkatan 5 bersama dengan topik 2, iaitu topik graf fungsi. Sebelum kita jawab soalan dan juga ulang kaji tajuk ini, mari kita lihat ada beberapa graf, ada beberapa garis lurus yang kamu para pelajar SPM wajib kenali, kerana graf-graf ataupun garis-garis lurus ini antara garis-garis lurus yang sangat popular yang selalu keluar dalam SPM pada setiap tahun. Garis yang pertama adalah garis yang menegak. Garis yang menegak mencancang memotong paksi X pada nombor 3. Okey, memotong paksi X pada nombor 3. Apakah nama garisan ini? Garis lurus ini kita namakan sebagai X sama dengan 3. Kerana dia memotong paksi X pada nombor 3. Jika garisan tersebut memotong paksi X pada nombor 6, maka namanya ialah X sama dengan 6. Begitu juga sebelah negatif. Sekiranya garis lurus itu memotong paksi X pada nombor negatif 6, maka namanya ialah X sama dengan negatif 6. Itu garisan pertama yang kita semua wajib kena ketahui. Garisan yang kedua ialah garisan mengufuk ataupun garisan melintang yang memotong paksi Y pula. Okey.
Dan sekarang kalau kita lihat, garisan hijau itu memotong paksi Y pada nombor 3. Maka nama garisan tersebut ialah Y sama dengan 3. Jika garisan hijau tersebut melintang memotong paksi Y pada nombor 6, maka namanya ialah Y sama dengan 6. Dan begitu juga, sekiranya ianya memotong paksi Y pada nombor negatif 6 di bawah sini, maka namanya ialah Y sama dengan negatif 6. Itu garisan yang kedua. Garisan yang ketiga ialah garisan yang condong ke sebelah kanan, bermula daripada titik asalan, paksi asalan menuju ke sebelah kanan. Garisan tersebut dinamakan sebagai garisan Y sama dengan X. Bagaimana pula sekiranya garisan tersebut bermula daripada titik asalan, condong ke bawah, ke sebelah kiri bawah? Apa nama garisan tersebut? Untuk makluman kamu, garisan tersebut juga ialah Y sama dengan X. Kerana dua garisan tadi bersambung menjadi garisan garis lurus. Sekiranya garisan tersebut beralih arah, condong ke sebelah kiri, garisan tersebut dinamakan sebagai Y sama dengan negatif X. Dan sama juga bagi garisan yang di bawah, di sebelah kanan, adalah sambungan daripada garisan yang di sebelah atas kiri tadi. Namanya ialah Y sama dengan negatif X. So, dah ada 3 garisan yang kita kena tahu, iaitu X sama dengan nombor, iaitu garisan menegak, Y sama dengan nombor, iaitu garisan melintang, dan Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. 4 sebenarnya. Dan ini adalah garisan yang terakhir yang kamu kena tahu, iaitu garisan condong yang memotong pada nombor yang sama pada kedua-dua paksi. Sebagai contoh, garisan merah ni sekarang memotong paksi Y pada nombor 3, memotong paksi X pada nombor 3. Garisan ini sangat famous, selalu keluar dalam SPM. Apa nama garisan ini? Garisan ini nama dia X tambah Y sama dengan nombor tersebut, iaitu nombor 3. Okey, jadi kalau saya naikkan garis lurus itu kepada 6, maka persamaan bagi garis lurus ini juga telah bertukar kepada X tambah Y sama dengan 6. Dan kalau saya turun ke sebelah negatif, negatif 6 pada paksi X, negatif 6 pada paksi Y, namanya akan turut berubah menjadi X tambah Y sama dengan negatif 6. Okay, so ini beberapa jenis garisan yang kamu pelajar wajib kena ketahui dan wajib kena hafal, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang di kategori lemah dan sederhana. Kerana garisan-garisan ini akan membantu kamu untuk menjawab soalan SPM. Sekarang mari kita lihat soalan SPM sebenar. Lorek ketaksamaan. Ini contoh yang saya bagi. Pada graf yang disediakan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih kecil atau sama dengan 3X tambah 5. Y lebih besar daripada X. Dan Y lebih kecil atau sama dengan 5. Okey, macam mana nak lorek ni? Okey, kaedah ada, tips ya. Langkah yang pertama, kita bulatkan ketiga-tiga ketaksamaan yang dia bagi tu. Tengok, saya guna warna merah, warna hijau, warna biru. Dan lukis garisan yang belum ada dalam rajah. Sebagai contoh, Y sama dengan 3X tambah 5 dah ada dalam rajah. Y sama dengan X juga dah ada dalam rajah. Yang belum ada sekarang ni ialah Y sama dengan 5. Y lebih kecil atau sama dengan 5. Kita baca sebagai Y sama dengan 5. Okey, dekat mana Y sama dengan 5? Itu persoalannya. Okey. Y sama dengan 5 adalah satu garisan melintang
potong paksi Y pada nombor 5 di situ. Okay. Tapi sebelum kita lukis garisan, kita ada satu persoalan yang kita kena jawab. Yang pertama, garisan yang kita lukis tu, yang kita akan lukis nanti, adakah garisan penuh atau garisan putus-putus? Untuk menjawab soalan tu, kita kena ingat, jika simbol yang digunakan ialah lebih kecil atau sama, ataupun lebih besar atau sama, maka kita perlu guna garisan padu atau garisan penuh. Okey. Sebaliknya, sekiranya simbol yang digunakan ialah lebih kecil atau lebih besar, tanpa sama dengan di bawahnya tu, maka garisan yang perlu kita gunakan ialah garisan putus-putus ataupun dotted line. So, dalam kes ini kita dapat lihat Y lebih kecil atau sama dengan 5 ni ada sama dengan ada garis di bawah simbol tu. Maka garisan yang kita perlu guna ialah garisan padu ataupun garisan penuh. Okey, selesai satu bahagian. Perkara yang kedua, sekarang kita tentukan kawasan lorekan bagi setiap garisan. Okey, ingat topik ini markahnya ialah yang lebih besar ialah pada lorek. Kamu bina garisan ini, kamu baru dapat satu markah. Nak dapat markah penuh, 3 markah. Lagi 2 markah datang daripada lorekan. Macam mana kita nak lorek? Okey, ini dia punya arahannya. Jika simbol yang digunakan ialah lebih besar atau sama. Okey, lebih besar atau sama, bermaksud kedua-duanya besar, maka kita akan lorek di bahagian atas atau di bahagian kanan garisan tersebut. Manakala sekiranya simbol yang digunakan ialah lebih kecil atau sama, lebih kecil ya, maka kita akan lorek kawasan di bawah atau di kiri garisan. Mari kita lihat contoh yang pertama. Bagi bulatan yang berwarna merah ni, Y lebih kecil atau sama, lebih kecil, bermaksud di bawah ataupun di kiri garisan. Ini garisan tersebut. Maka kita lorek di bahagian bawah garisan. Saya wakilkan bawah garisan tersebut dengan anak panah yang berwarna merah. Bagi garis yang kedua, Y sama dengan X. Okay, Y lebih besar daripada X. Lebih besar bermaksud di bahagian atas. Saya lorek di bahagian atas garisan Y sama dengan X. Dan yang terakhir, bagi warna biru ni, Y lebih kecil atau sama, bermaksud di bawah garisan baru yang tadi kita buat tadi. Maka di bawahnya. Dan perkara yang ketiga, lorek kawasan persilangan semua anak panah. So, kalau kita dapat lihat dalam rajah ni sekarang, di tengah-tengah tu ialah kawasan lorekan yang bersilang. Kawasan bersilang bagi semua anak panah. Saya ulang. Kita dapat lihat di sini kawasan yang bersilang semua anak panah. Maka kita lorek kawasan tersebut dan kita akan terima 3 markah dalam SPM. Ingat, saya ulang, yang pertama lukis garisan yang belum ada. Ingat, ya kalau ada sama dengan di bawah simbol tu, maka garisan padu. Kalau tidak ada, maka garisan putus-putus. Yang kedua, tentukan kawasan lorekan dengan memahami jika simbol yang digunakan ialah lebih besar atau sama, maka lorek di atas ataupun di kanan. Sebaliknya, lorek di bawah atau kiri. Dan yang terakhir, lorek kawasan yang terlibat. Yang terlibat bagi semua anak panah. Mari kita tengok kaedah alternatif. Okay, ini satu kaedah yang saya gunakan untuk bantu pelajar-pelajar yang sedikit lemah untuk menguasai tajuk ini, untuk dapat markah penuh. Okay, kaedah alternatif ni bermula dengan kita bulatkan ketiga-tiga ketak samaan. Sama macam tadi, saya bulatkan dengan warna merah, hijau dan biru.
Yang kedua, saya potong garisan yang dah ada. Sebagai contoh, Y sama dengan 3X dah ada ni. Dah sama ni. So, saya potong. Tak nak tengok dah. Yang kedua, Y sama dengan X pun dah ada. Saya potong. Tak nak tengok dah. Yang belum ada ialah Y sama dengan 5. So, saya lukis garisan Y sama dengan 5 di situ. Okey. Sama yang ni kena sama yang macam sebelum ni, iaitu sekiranya ada simbol sama dengan di bawah lebih kecil tu, maka kita akan guna garisan padu. Kemudian untuk dapatkan tempat untuk melorek, saya akan gunakan highlighter. Saya akan highlight ke semua ketiga-tiga garisan. 2 garisan yang telah diberi dalam soalan, yang ini dan yang ini. Dan satu lagi garisan yang saya baru buat sendiri tadi. Saya highlightkan ketiga-tiga garisan. Dan sekarang saya akan dapat satu ruang segitiga yang dikelilingi oleh highlighter. Maka saya akan lorek kawasan tersebut. Dan saya terus dapat 3 markah. Okay? So, ini adalah kaedah alternatif untuk mempercepatkan menjawab soalan. Okay? Mari kita cuba kaedah alternatif ni pada soalan yang lain. Macam mana saya buat? Kamu boleh lihat. Yang pertama, saya bulatkan ketiga-tiga ketaksamaan. Saya bulatkan ketiga-tiga tu. Dan saya potongkan garisan yang dah ada. Okey. X sama dengan 3, kita dah ada di sini. Y sama dengan 2, kita dah ada di sini. Oh, maaf. Yang belum adalah X tambah Y sama dengan 8. Okay, ingat balik garisan-garisan wajib yang kita perlu tahu tadi. Apa maksud X tambah Y sama dengan 8? X tambah Y sama dengan 8 bermaksud satu garisan condong yang memotong paksi X dan paksi Y, kedua-duanya pada nombor 8. Okay, cuma hati-hati, kita kena guna garisan putus-putus. Kerana di sini simbol yang dia gunakan ialah simbol lebih kecil sahaja. Tidak ada sama dengan di bawah tu. Dan sekarang saya highlight ketiga-tiga garisan. Dan saya lorek kawasan segitiga di tengah-tengah highlighter tersebut untuk dapat 3 markah. Lihat, sangat mudah tajuk ini. Okey, sekarang macam saya kata tadi, saya akan kongsikan beberapa tips. Dan ini tips yang pertama. Ini antara contoh-contoh yang pelajar akan buat dalam SPM. Yang kamu kena ketahui untuk kamu hindari atau kamu kena faham. Contoh yang pertama, kalau kamu dapat lihat di sini, jawapan yang sepatutnya, garisan di sini sepatutnya garisan putus-putus. Tetapi calon ini menggunakan garisan penuh. Maka dalam SPM, kamu masih lagi menerima 2 markah. Kamu akan dipenaltikan 1 markah kerana menggunakan garisan padu. Dalam contoh yang kedua, pelajar ini menggunakan garisan putus-putus tepat seperti skema. Tetapi kalau kita dapat lihat di sini, lorekannya sangat sedikit. Hanya ada 3 garisan. Berapa markah calon ini akan dapat? Dalam SPM, calon ini akan dapat 3 markah. Okey, 3 markah penuh. Tapi dengan syarat, garisan yang dia bina di sini mesti sekurang-kurangnya 3 garisan. Kalau terlalu sikit, 1 garisan atau 2 garisan dianggap sebagai bukan jawapan. Okey, kena ingat tu 3 garisan sebelum sekurang-kurangnya. Dalam contoh yang ketiga, yang ni ramai sangat calon yang buat. Dia orang tak buat garisan, dia orang lorek secara contingan. Conteng dah di kawasan yang sepatutnya tu. Jangan risau. Pemeriksa tidak kejam. Lorekkan secara contingan juga akan mendapat 3 markah. Dan contoh yang terakhir, okey, yang ni pun ada pelajar buat ni. Dibinanya garisan lurus di sini tanpa menggunakan pembaris. Loreknya betul pada tempatnya, cuma garisan tersebut tidak menggunakan pembaris. Maka daripada 3 markah, hanya 1 markah sahaja diberi kepada calon tersebut. Okey, sekarang kita masuk kepada soalan bukan rutin untuk mentakrifkan ketaksamaan. Soalannya, rajah menunjukkan satu rantau berlorek.
Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek tersebut. Okey, tengok soalan yang sebelum tadi ni diberi soalan, kita kena lorek. Tapi dalam soalan ni diberi kawasan lorekan. Dia minta kita keluarkan ketaksamaan, seolah-olah mengeluarkan soalan bagi lorekan yang dia dah buat tu. So macam mana? Langkahnya ialah kita ambil kedua-dua persamaan yang dah diberi dalam raja, kita tulis semula di dalam soalan, di dalam ruang jawapan kita. Cuma kita hilangkan simbol sama dengan. Okey, sebelum tu kita kena ingat balik ni syarat-syarat yang saya buat sebelum ni tadi ni, pada slide yang awal tadi. Kita rujuk Y sama dengan 1X tolak 4 yang ni dulu. Kalau kita dapat lihat, untuk garisan tersebut, kawasan lorekan berada di atas garisan. Bila di atas garisan, maka bermaksud simbol yang kita kena guna adalah lebih besar. Okey, di atas garisan bermaksud kita mesti guna lebih besar atau lebih besar atau sama. Dan dalam kes ni kita akan guna lebih besar atau sama. Kenapa? Kerana garisan yang digunakan di sini adalah garisan padu. Yang ni. Bila garisan padu, maka kita kena guna simbol yang ada sama dengan di bawah. Bagi garisan X tambah Y sama dengan 6 pula, kita dapat lihat lorekan berada di bawah garisan. Apabila berada di bawah garisan, maka simbol yang kita kena guna ialah simbol lebih kecil ataupun lebih kecil atau sama. Dan sekali lagi, garisan yang digunakan di sini adalah garisan padu. Maka kita perlu gunakan simbol lebih kecil atau sama. Dan yang terakhir, soalan ni minta kita keluarkan 3 ketaksamaan. Sekarang kita baru ada 2. Mana ketaksamaan yang lagi satu? Okey, ketaksamaan yang lagi satu adalah yang ini, iaitu X sama dengan 2. Dia tak bagi nama dia, kita kena keluarkan sendiri. X sama dengan 2. Kerana garisan tersebut garisan menegak memotong paksi X pada nombor 2. So, mari kita lihat. Garisan tersebut, lorekan tersebut berada di sebelah kanan garisan. Dan di sebelah kanan garisan ialah lebih besar. Cuma ada sama dengan di bawah atau tidak? Jawapannya tidak ada, kerana garisan yang digunakan ialah garisan dotted line. So, kita perlu letak lebih besar. Dan kita akan dapat 3 markah dalam SPM. Okay, ini soalan bukan rutin. Belum pernah keluar dalam SPM bulan November. Belum pernah. Pernah keluar kalau tak silap saya dalam SPM ulangan. Satu lagi soalan bukan rutin. Soalan yang pertama. Tentukan sama ada titik 3, 10 memuaskan Y sama dengan 3X tolak 1, atau Y lebih kecil daripada 3X tolak 1, atau Y lebih besar daripada 3X tolak 1. Apa maksud soalan ni? Sebenarnya kalau kita perhatikan, ketiga-tiga ketaksamaan di sini yang diberikan, ketiga-tiganya adalah benda yang sama. Soalan ni hanya mengubah simbol di tengahnya. Sama ada, sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil, atau sama dengan. Itu ya soalannya. So, soalannya ialah kita perlu gantikan koordinat 3, 10 tersebut ke dalam persamaan yang diberi. Okay, lihat Y sama dengan 10, X sama dengan 3. Saya ganti masuk. Dan saya selesaikan. Di sebelah kiri tu kekal 10. Tapi di sebelah kanan tu 3 darab 3, 9. 9 tolak 1, 8. 10 dan 8 di sini. Apa simbol yang sesuai untuk diletakkan di tengah-tengah di sini? Adakah 10 sama dengan 8? Tidak. Adakah 10 lebih kecil daripada 8? Tidak. Dan yang betulnya ialah 10 lebih besar daripada 8. Oleh kerana 10 lebih besar daripada 8, maka kita boleh buat kesimpulan titik 3, 10 itu memuaskan persamaan yang ada simbol lebih besar.
sama dengan jawapan di atas. Kita akan dapat 1 markah. Manakala soalan yang kedua adalah soalan yang sama macam sebelum ni, iaitu diminta kita untuk mentakrifkan kawasan lorekan di sini. Okey. Dan kalau kita dapat lihat sini, diberi 3 ketaksamaan siap-siap dah dekat situ. 3 persamaan. Kita hanya perlu letak simbol saja di tengah ni. Dan kalau kita dapat lihat, X sama dengan 2 ini lorekannya berada di sebelah kiri. Dan garisan yang digunakan ialah garisan padu. Garisan penuh. Maka simbolnya ialah lebih kecil atau sama. Bagi persamaan 2Y sama dengan negatif X tambah 2 pula yang ni, lorekan yang dibuat adalah berada di atas garisan. Dan garisan pula yang digunakan ialah garisan penuh ataupun garisan padu. Maka simbolnya ialah lebih besar atau sama. Dan garisan yang terakhir 3Y sama dengan 2X tambah 6 ni, kita dapat lihat garisannya ialah garisan putus-putus. Dan kawasan lorekan berada di bawah garisan. Maka simbol yang perlu kita guna ialah lebih kecil daripada 3 markah SPM. So total 4 markah bagi soalan ini. Okay, so selesai ulang kaji kita yang pertama bagi tajuk ketaksamaan linear. Ulang kaji yang kedua sekarang ialah penakkulan matematik. Okay, sekiranya ada sebarang soalan, kamu boleh tulis komen di bawah dan saya akan cuba jawab sambil-sambil explain ni. Topik yang kedua ialah topik penakkulan matematik. Topik ini adalah topik yang bernilai 6 markah dalam SPM. Okay, bernilai 6 markah dalam SPM. Dan topik ini adalah topik wajib yang akan keluar dalam SPM. Dan topik ini sangat-sangat mudah. Hanya memerlukan kemahiran kamu untuk membaca dan menulis dengan betul. Kerana, sebelum saya mulakan topik ini, saya akan beritahu dulu. Kerana, topik ini sangat sensitif dengan perkataan yang kamu tulis. Kamu tertinggal satu huruf, kamu tertinggal satu perkataan, kosong markah. Mari kita lihat contoh yang pertama, soalan yang pertama. Bina 2 implikasi berdasarkan perkataan ataupun ayat yang diberi. A per B ialah satu pecahan wajar jika dan hanya jika A dan B adalah integer dengan kosong lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B. Okay, bagi pelajar yang lemah ataupun sederhana, mereka akan lihat soalan ni, wah panjangnya. Tak lawak nak baca, tak tahu nak buat macam mana. Jangan risau. Sebenarnya ada teknik menjawab. Langkahnya seamat mudah, iaitu kamu ambil pen dan kamu potong perkataan jika dan hanya jika. Potong je. Perkataan jika dan hanya jika. Kemudian, saya buat 2 kotak di sini. Satu kotak warna merah mewakili semua perkataan di sebelum atau semua ayat di sebelum potongan jika dan hanya jika tadi. Manakala lagi satu kotak biru selepas potongan jika dan hanya jika, iaitu A dan B adalah integer dan sebagainya tu. Dan sekarang saya akan mula membina implikasi. Macam mana? Implikasi pertama, saya hanya perlu tulis jika semua kotak merah tu, maka semua kotak biru. Okay. Jika A per B ialah satu pecahan wajar, maka A dan B adalah integer dengan kosong lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B. Tengok, saya tak ubah walaupun satu perkataan. Saya hanya susun bagi elok. Semua perkataan merah duduk di depan, semua perkataan dalam kotak biru letak di belakang. Dan di antaranya tu saya letak jika dan maka. Saya dapat 1 markah. Manakala untuk implikasi yang kedua, saya hanya perlu terbalikkan sahaja kedudukan merah dan biru. Jika dan maka pada tempat yang sama. Jika A dan B adalah integer dengan kosong lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B, maka A per B ialah satu pecahan wajar. Dan C, saya dapat 2 markah. Amat mudah. Mari kita cuba buat kali yang kedua. Soalan kali ini lebih pendek.
Nyatakan dua implikasi bagi pernyataan berikut. Itu contoh soalan dalam SPM. A sama dengan set kosong jika dan hanya jika NA sama dengan kosong. So, apa langkahnya tadi? Langkah yang pertama, potong jika dan hanya jika. Buat dua kotak, kotak merah, kotak biru. Okey? Sama ada kanak-kanak dulu, pen merah, pen biru. You marah, I love you. Ini kotak merah, kotak biru. So, implikasi yang pertama, jika A sama dengan set kosong, pastikan kosong tu dipotong. Okey, nanti dibuat A sama dengan kosong je, tak dapat markah. A sama dengan set kosong, kosong yang ada potong kat tengah tu. Maka N sama dengan kosong, NA sama dengan kosong. Itu satu markah. Dan implikasi yang kedua, jika NA sama dengan kosong, kita ambil pula NA sama dengan kosong yang warna biru tu, letak di depan. Maka A sama dengan set kosong. Dapat 2 markah. Okey, tak nak lengah-lengah, saya kongsi terus tip SPM bagi bahagian ini. Kenapa? Kerana soalan implikasi bina dua implikasi ini sangat-sangat famous dan selalu keluar dalam SPM. Dan pelajar juga sangat kerap buat kesalahan. Mari kita tengok contoh yang pertama. Calon yang pertama dia jawab macam mana? Jika A sama dengan set kosong, mak tertinggal huruf A. Manakala implikasi kedua dia guna bahasa Inggeris pula. If N A is equal to 0, then dia silap guna then tu, sepatutnya THEN, ditulisnya THAN. Di sini markahnya ialah kosong markah. Sekali lagi saya tekankan, dalam tajuk ini kamu tak boleh salah eja. Salah eja tak dapat markah. Untuk contoh bagi calon yang kedua, implikasi yang pertama dah betul dah cantik dah. Tapi implikasi yang kedua, dia terbalikkan biru dan merah, dia terbalikkan juga maka dan jika. Okey, terbalik jika dan maka, kamu akan hilang markah. Dia mesti jika dahulu baru maka. Tapi implikasi pertama betul, so 1 markah bagi implikasi pertama, 0 markah bagi implikasi yang kedua. Jumlah markah 1 markah. Bagi calon yang ketiga pula, kalau kita dapat lihat, simple saja. Dia terbalik penulisan implikasi 1 dan implikasi 2. Okey, yang ini tidak ada masalah. Markah penuh. Terbalik implikasi 1 pergi letak dekat implikasi yang kedua, implikasi yang kedua pergi letak dekat implikasi yang pertama, tidak ada masalah. Selagi mana ianya dalam ejaan yang lengkap, tulisan yang betul, markah penuh. Soalan yang kedua, bina akas. Okey, apa itu akas? Akas membawa maksud terbalik. Okey, akas membawa maksud terbalik. Saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar saya, akas jika dibaca daripada belakang ke depan, dia akan menjadi saka. Okey, akas saka bermaksud benda yang boleh dibaca secara terbalik. Diberi di sini jika X lebih besar daripada 7, maka X lebih besar daripada 4. Itu soalannya. Sekarang bina akas. Sangat mudah. Akas bermaksud terbalik, so kita terbalikkan kedudukan merah dan biru tu saja. Seolah-olah kita buat implikasi yang kedua tadi. So jawapan yang kita akan dapat ialah jika biru maka merah. Iaitu jika X lebih besar daripada 4, maka X lebih besar daripada 7. So kita akan dapat 1 markah. Untuk dapat markah yang kedua, diminta di sini tentukan sama ada akas tersebut adalah benar atau palsu. So akas yang kita baru bina di sini benar atau palsu, itu soalannya. So mari kita test. Jika X lebih besar daripada 4, okey, berikan satu nombor yang lebih besar daripada 4. Bagi contoh nombor 5. Jika 5 lebih besar daripada 4, maka 5 lebih besar daripada 7. Benar ke palsu? Jelas 5 tak lebih besar daripada 7. 5 sentiasa lebih kecil daripada 7. Tetapi 5 lebih besar daripada 4. Maka kita boleh kata akas yang kita bina ni adalah palsu. Dan kita akan dapat 2 markah penuh SPM. Seterusnya, kita akan bincang tentang tajuk hujah. Subtopik hujah. Hujah ada 3 bentuk. Hujah yang pertama, ini hujah bentuk yang pertama. Premis 1.
Macam mana nak kenal hujah bentuk yang pertama? Dia akan mula dengan perkataan semua. Maaf. Premis 1, semua kubus mempunyai 6 muka yang sama. Premis 2 dikosongkan. Kesimpulan, PQRS mempunyai 6 muka yang sama. Okey. So macam mana nak jawab soalan ni? Langkah yang pertama, ini teknik nak menjawab. Langkah yang pertama, saya akan ambil pen. Saya akan potong perkataan semua. Saya tak nak tengok perkataan semua. Dan langkah yang kedua, saya akan baca premis 1 dan kesimpulan. Saya akan potong mana-mana perkataan yang telah diulang sebanyak 2 kali. Sebagai contoh, dalam kesimpulan ada perkataan sama di belakang tu. Premis 1 juga ada perkataan sama. So kita potong. Sama-sama tu kita potong. Selain itu, perkataan yang juga diulang sebanyak 2 kali. Saya potong. Perkataan muka ada 2 kali saya potong. Nombor 6 ada 2 kali saya potong. Mempunyai juga mempunyai 2 kali. So saya potong. Dan sekarang yang tidak ada pengulangan perkataan ialah perkataan kubus pada premis 1 dan juga perkataan PQRS pada kesimpulan. So, 2 ini saya kotakkan dengan 1 kotak merah, 1 kotak biru. So, macam mana saya nak jawab untuk premis 2? Mudah saja. Untuk membina ayat pada premis 2, kamu hanya perlu menggabungkan 2 perkataan yang belum ada pasangan. Okay, dengan syarat kita gunakan perkataan di kesimpulan dahulu. Jadi saya ambil di kesimpulan tu PQRS. Saya letak di depan. Saya ambil perkataan yang berbaki di premis 1 iaitu perkataan kubus. Saya letak di belakang PQRS. So sekarang ayatnya ialah PQRS kubus. Tak cantik kan? Jadi saya perlu letak satu lagi perkataan di tengah ni untuk menghubungkan 2 perkataan PQRS dan kubus. Dan perkataan yang paling sesuai, perkataan kata hubung yang paling sesuai ialah So, PQRS ialah kubus. Kamu akan dapat 1 markah. Mudah kan untuk hujah bentuk yang pertama? Mari kita lihat hujah bentuk yang kedua. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah yang berikut. Premis 1, jika G bersilang dengan H, maka sama dengan G, maka G subset H. Kesimpulan pula, G subset H. Okay, ramai sangat pelajar yang selalu buat kesilapan di sini. Okay, tips sebelum saya mula menjawab soalan ni. Premis 2, tidak akan ada perkataan jika, tiada perkataan maka. Saya ulang. Premis 2, bagi mana-mana bentuk hujah, dalam mana-mana soalan hujah, premis 2, tiada perkataan jika, tiada perkataan maka. Jangan letak 2 perkataan ni. So, untuk menjawab soalan ni, kalau bentuk yang pertama tadi, hujah bentuk yang pertama, saya potong perkataan semua. Tapi untuk hujah bentuk yang kedua ini, saya akan potong perkataan jika, saya potong perkataan maka. Dan macam tadi juga, saya akan buat kotak merah, kotak biru bagi perkataan yang berbaki dalam premis 1 tu. Okey, saya potong perkataan jika, potong perkataan maka. Di antara jika dan maka, G persilangan dengan H sama dengan G tu saya kotakkan warna merah. G subset H tu saya kotak warna biru. Sekarang kita lihat kesimpulan. Kesimpulan ni, G subset H, adakah ianya sama dengan kotak merah atau sama dengan kotak biru? Jelas sangat-sangat ianya sama. Sebiji, serupa dengan kotak biru. Maka di bahagian kesimpulan ni pun saya akan kotakkan dengan warna biru. Sekarang kita dapat lihat biru dah ada 2, dah ada pasangan. Biru dah ada 2. Okey, yang belum ada pasangan tu yang mana? Ya, yang belum ada pasangan sekarang kotak merah. So, mudah sangat jawapan bagi premis 2 ialah kotak merah. Dapat 1 markah. Okey, sangat-sangat mudah. Kita lihat mana pasangan, mana kotak yang belum ada pasangan, maka kotak itulah jawapannya. G bersilang dengan H,
Persilangan dengan H sama dengan G. 1 markah. Mari kita lihat hujah bentuk yang terakhir, bentuk 3. Tulis kesimpulan untuk melengkapkan hujah yang berikut. Premis 1, jika M dan N ialah nombor genap, maka M kali N ialah nombor genap. Premis 2, M darab N bukan satu nombor genap. Okey, kalau kita lihat soalan ini juga menggunakan jika maka. So, langkahnya masih lagi sama. Ambil pen, potong perkataan jika dan maka. Sekarang, saya ada 2 bahagian. Iaitu satu bahagian yang selepas perkataan jika, sebelum jumpa maka. Manakala bahagian yang kedua, saya kotakkan dengan warna biru ialah perkataan ataupun ayat selepas perkataan maka. So, ada pen merah, pen biru di situ. Sekarang kita lihat premis 2. Premis 2 sekarang ni, ianya tak sama tapi mirip. Mirip dengan kotak merah atau mirip dengan kotak biru. Kalau kita lihat kepada perkataan M darab N di sini, ianya adalah mirip kepada kotak biru. M darab N, M darab N. Sama kan? Jadi kita boleh kata biru dah ada pasangan. Yang belum ada pasangan sekarang warna apa? Ya, yang belum ada pasangan sekarang ialah warna merah. Maka jawapan yang perlu kita tulis di ruang jawapan adalah ayat dalam kotak merah. M dan N ialah nombor genap. Tapi hati-hati. Ini bentuk 3, hujah bentuk 3. Perbezaan dengan hujah bentuk 2 ialah hujah bentuk 3 ni dia mesti ada sedikit perubahan. Sebagai contoh, dalam kotak biru di atas, M darab N ialah. Tetapi dalam premis 2, M darab N bukan. Perkataan ialah telah ditukar kepada bukan dalam kotak biru. Jadi dalam kotak merah, ialah juga perlu ditukar kepada bukan. Dan kamu akan dapat 1 markah. Kalau kamu terlupa nak tukar bukan, kamu akan hilang 1 markah. So simple. Okay. Kita dah semakin hampir kepada penghujung. Kita masuk kepada kesimpulan secara aruhan. Okay, kesimpulan secara aruhan ni maksudnya dia akan bagi senarai nombor. Banyak-banyak itu. 5 sama dengan 1 kurungan 2 kuasa 2 tambah 1. 12 sama dengan 2 kurungan 2 kuasa 2 tambah 4. 21 sama dengan 3 kurungan 2 kuasa 2 tambah 9. 32 sama dengan 4 kurungan 2 kuasa 2 tambah 16. Sama dengan ... Okey. Sekarang dia minta, soalan ni minta kita bina kesimpulan berdasarkan nombor yang banyak-banyak ni. Macam mana? Okey, caranya. Yang pertama, kita ambil pen. Kita potongkan satu garis nombor secara menegak yang tidak ada sebarang operasi. Dalam kes ini, nombor sebaris yang sebelah kiri tu. Sebelah kanan tak boleh. Sebelah kanan tak boleh potong sebab dia ada operasi. Ada tambah, ada kurungan dan sebagainya. Yang sebelah kiri tu kita potong. So, sekarang macam mana nak jawab? Kita tengok. Kita baca secara menegak. Kita tengok barisan ini loh. 1, 2, 3, 4. Nombornya tersusun 1, 2, 3, 4. Dan berubah. Nombor yang berubah, kita akan gantikannya dengan simbol N. Okey. Ambil perhatian di sini, simbol yang kita guna adalah N huruf kecil. Bukannya N huruf besar. N huruf besar membawa maksud yang lain. Kita tak dibenarkan guna huruf lain. M, K, L dan sebagainya. Kita mesti guna huruf N kecil. Okey, 1, 2, 3, 4. Kita tengok nombornya berubah. Maka kita gantikan dengan huruf N. Okey. Perkara yang kedua adalah buka kurungan, buka kurungan, buka kurungan. Semuanya bermula dengan buka kurungan. Kita pun letak buka kurungan. 2, 2, 2, 2, 2. Kita pun letak 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita pun gunakan kuasa 2. Tutup kurungan, tutup kurungan, tutup kurungan, tutup kurungan. Kita pun letak tutup kurungan. Tengok benda yang tak berubah, kita pun tak ubah. Tambah, 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 tambah. Kita pun tambah. 1, 4, 9, 16. Yang ni kita tengok nombornya dah berubah. Bila berubah, mesti ganti N. Cuma hati-hati ada nota sikit. Jika nombor yang berubah itu berturutan 1, 2, 3, maka kita perlu ganti dengan N.
Itu yang berlaku pada 1, 2, 3, 4 tadi. Kita ganti dengan N. Sekiranya nombor tersebut 149, kita akan gantikannya dengan N kuasa 2. Okey? Kenapa? Kerana 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. So, ingat 149 N kuasa 2. Dan yang terakhir, 1827. Itu N kuasa 3. Kerana 1 kuasa 3, 1. 2 kuasa 3, 8. 3 kuasa 3, 27. Alright? Dan dalam kes ini, kita balik kepada soalan ini. 149, 16. Kalau kita dapat lihat, ianya yang kes yang ni ya. Nota yang kedua. 149 sama dengan N kuasa 2. Jadi, kita letak dekat sini. 149, 16 ni N kuasa 2. Kita dapat 1 markah. Dengan hanya menukarkan saja nombor-nombor yang berubah kepada N. 1 markah. Dan untuk dapat markah yang kedua, kita mesti tulis di bawahnya pula. N sama dengan 1, 2, 3, 4, dot. Okey. Bilangan dot di belakang ini mesti sekurang-kurangnya 3 titik dot. Ingat 3 titik. Ini bukannya main-main Dalam SPM memang pemeriksa diberi arahan untuk membilang bilangan titik di belakang tu. Sekiranya kurang daripada 3, hilang 1 markah. Okey. Ingat, langkah yang pertama jawab soalan macam ni. Dan langkah yang kedua, jangan lupa tulis N sama dengan 1, 2, 3, 4, dot. Okey, kamu akan dapat 2 markah. Kita lihat contoh yang kedua. Macam tadi, bahagian mana yang kita nak potong? Adakah kita nak potong di bahagian kanan yang ada operasi kuasa, ada tambah dan sebagainya ni? Tak. Kita akan potong yang sebelah kiri ni, yang mana tidak ada sebarang operasi tambah tolak dan sebagainya. So yang belah kiri kita potong. Kita lihat sebelah kanan. 4 di sini sebaris, 4 semuanya. Maka kita pun akan tulis 4. Buka kurungan, kita pun tulis buka kurungan. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 sekarang nombor yang berubah. Maka kita akan gantikan dengan huruf N. Tutup kurungan, kita tulis tutup kurungan. Kuasa 3, kuasa 3, kuasa 3, kita tulis kuasa 3. Tambah, kita tulis tambah. Dan 149 nombor yang berubah. Ingat nota tadi. 1, 2, 3 nilainya adalah N. 149 nilainya adalah N kuasa 2. Dan 1827 ialah N kuasa 3. So, dalam kes ini 149 ialah N kuasa 2. Okey, ada pelajar yang akan tanya, kenapa semua contoh setakat N kuasa 2 saja? Kerana setakat hari ini, SPM setakat 2019, maksimum yang pernah keluar adalah N kuasa 2. Hanya sekali hanya sekali atau 2 kali kot pernah keluar dalam SPM ulangan yang menggunakan N kuasa 3. So, saya bagi je lah N kuasa 3 tu untuk kamu tahu. Kod-kod lah keluar pada tahun ni. So, ingat, ini 1 markah. Nak dapat markah kedua, jangan lupa N sama dengan N sama dengan 1, 2, 3, dot 2 markah. Okey. Kenapa saya stop takat 3 saja kat sini? Sedangkan soalan sebelum ni saya stop sampai nombor 4. Kerana contoh dalam ni pun dia stop takat nombor 3. Jadi saya stop takat 3. Sekiranya kamu nak bagi sampai 4, tidak ada masalah. 5, tidak ada masalah. Yang penting, habis saja baris nombor yang kamu tulis tu, mesti kena letak 3 dot. Sekurang-kurangnya. Jika tadi kesimpulan secara aruhan, sekarang kita lihat pula kesimpulan secara didaksi. Okey. Diberi isi padu silinder ialah pi j kuasa 2T. Diberi diameter 14 cm dan tinggi 15 cm. Bina kesimpulan secara didaksi. Macam mana nak buat? Okey, soalan ni kadang-kadang bagi ramai pelajar memandang soalan ni sebagai yang amat susah. Kerana panjang, ada bagi ayat dan sebagainya. Sebenarnya sangat-sangat mudah. Kamu hanya perlu mencari satu rumus yang dinyatakan dalam soalan. Dalam kes ni, pi j kuasa 2T.
Kamu cari rumus tersebut, kenal pasti, dan kamu ganti nilai-nilai yang sepatutnya dalam rumus tersebut. So, apa yang saya perlu ganti? Saya ambil di sini, saya ambil pi, saya kekalkan pi. J jari itu, saya gantikan dengan 7. Datangnya daripada diameter 14 cm. Diameter 14 cm, J jari separuh daripada diameter. So, 14 bahagi 2 dapat 7. 7 kuasa 2. Kurungan tinggi ialah 15 cm. Okey. Saya ganti, selesai saja macam ini saya ganti. Saya dah dapat 2 markah. Tengok, simple saja. Tetapi, kalau kamu nak teruskan lagi pengiraan, kamu akan dapat 7 pi kurungan 735, iaitu hasil darab nombor-nombor di belakang tu. 7 kuasa 2 darab dengan 15. Susun bagi cantik 735 pi. Dapat pula jawapan 2310. Okey, kamu tetap dapat 2 markah yang sama. Bermaksud dalam SPM kamu ganti sahaja pun dah dapat 2 markah. Kamu selesaikan sampai jawapan akhir pun tetap 2 markah yang sama. Okey, so itulah kesimpulan secara didaksi. Dan ini soalan yang terakhir. Okey, ini adalah soalan, kalau tak silap saya, sama ada soalan PT3 sebenar tahun lepas ataupun soalan percubaan PT3 mana-mana negeri tahun lepas. Dia bagi gelung macam ni. Dia bagi 2 gelung. Gelung di sebelah kiri, gelung di sebelah kanan. Okey. Dia minta kita lengkapkan gelung-gelung ni. Kita tengok ada 4 kawasan kotak kosong tu. Saya mulakan dengan di sebelah kiri. Cuba kita lihat. Daripada 2 kepada 8. Apa yang kita buat? Kita cuba tambah. 2 tambah 6 dapat 8. Betul? 8 tambah 6 dapat 14. Betul? Jadi kita nampak lihat, dia punya aturan dia ialah tambah 6 tambah 6. So daripada sini 14 kepada kotak yang pertama juga tambah 6. Dan kita akan dapat 20. Dan yang terakhir 20 juga tambah 6 dapat 24. Lengkaplah gelung yang di sebelah kiri. Okey. Di sebelah kanan tu yang bermasalah kan. Kalau kita buat 1 tambah 7 dapat 8. Ni 1 tambah 7 dapat 8. 8 tambah 7 dapat 15. 15 tambah 7 dapat 22. 22 tambah 7 dapat 29. Ups, tak sama. Jawapan akhir di sini adalah 125. So, macam mana nak dapat jawapannya? Ramai pelajar yang kantoi, yang stop di sini, tak tahu nak buat macam mana. Okey, sebenarnya di sini ialah kuasa 3. Kalau kita test, 1 kuasa 3, 1. 2 kuasa 3, 8. Dan yang terakhir ni, 5 kuasa 3, 125. So, jika sini 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, maka kotak di sini ialah 3 kuasa 3, iaitu 27. Dan kotak di sini pula ialah 4 kuasa 3, 64. Alright. So, saya rasa setakat itu sahaja tips ataupun perkongsian yang saya nak kongsikan pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada GPS Bestari kerana menyediakan ruang dan platform ini untuk guru-guru berkongsi dengan pelajar di luar sana. Dan kali ini, giliran saya untuk berkongsi. So, saya harapkan perkongsian saya tadi memberi manfaat kepada calon-calon SPM yang menonton siaran kali ini. Dan kamu boleh terus layari saya punya channel YouTube saya, Math by Sir K, untuk lebih video-video yang berkaitan dengan SPM. Jadi, nasihat saya buat yang terakhirnya, gunakanlah waktu PKP ini, gunakanlah waktu pergerakan kawalan ini, program pergerakan kawalan pergerakan ini, PKP ini, untuk manfaat kamu yang sebaiknya. Okay? Jangan memandang PKP ini sebagai satu beban, tapi pandanglah PKP ini sebagai satu peluang. So, pada para pelajar, gunakanlah peluang yang ada, kekosongan masa yang ada, layari video-video guru-guru, dan kamu boleh layari video saya di YouTube
untuk kamu belajar lebih perkara dalam tempoh PKP ini. Alright? So, sekadar itu daripada saya. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.